warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama meneruskan pengajian kita di pondok masjid ini. Dan kali ini pada 22 Ogos bersama dengan saya untuk 1 jam pukul 9 sampai pukul 10 dan kemudian diikuti dengan ustaz-ustaz lain. Kita sambung bicara kita daripada kitab Jawharatut Tauhid. Dan hari ini kita di halaman yang ke-12. Kita akan membincangkan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan at-tasdiq. Kemudian kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan al-iqrar. Kemudian kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan Islam. Itu 3 perkara insya-Allah akan kita ulas ataupun akan kita bincang pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang mempunyai buku boleh lihat di halaman 12 dan saya baca matannya sedikit, kemudian kita baca apa yang ditulis oleh pengarang kitab kita ini. Kata Tuan Syekh, wa fussiral imanu bitasdiq. Di mana iman itu ditafsirkan ataupun diterjemahkannya ataupun dihuraikannya dengan makna at-tasdiq. Jadi dengan kata lain, apabila ditanya mal iman, apakah dia iman, maka kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah akan mengatakan al-imanu huwa tasdiq. Iman itu adalah membenarkan. Yakni arti iman itu tasdiq yang putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat uluhiyah dan maha suci daripada bersifat naqais, dan Nabi Muhammad itu tentu pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang benar khabarnya, lagi kepercayaan dan barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tentu benar khabarnya. Inilah kata Imam Asy'ari radhiyallahu anhu. Maksudnya perkataan tasdik yang kita dengar satu perkataan tu at-tasdik, al-imanu huwa tasdik, ianya merangkumi 2 komponen. Komponen pertama ialah mengenai Allah dan komponen kedua ialah mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai Allah pula ada 2 komponen. Pertama, kita mengakui, kita membenarkan secara jazam, iaitu secara pasti dan putus, bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Yang kedua, Allah itu sempurna dengan segala sifat-sifat uluhiyah, iaitu ketuhanannya. Dan yang kedua pula, Allah itu tidak terdapat padanya apa-apa sifat yang keji dan juga yang naqais, iaitu yang menggambarkan Allah itu tidak sempurna. Itu komponen pertama berkait dengan Allah. Adapun komponen kedua yang berkait dengan tasdik ini pula ialah mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengenai baginda ada 2 juga. Pertama ialah kita mengakui, kita mengiyakan, kita membenarkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul. Iaitu kita tidak meragui akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua,
kita mengakui, kita mengiyakan dan kita meyakini bahawa apa yang dikhabarkan, apa yang diberitahukan, apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar dan ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran menegaskan akan realiti itu, kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam itu apabila berbicara daripada hawa nafsu dirinya ataupun daripada kelemahan dirinya, sebaliknya apa yang dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu semata-mata yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dikatakan oleh imam mazhab kita, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mengenai apa yang dimaksudkan dengan al-iman dengan makna at-tasdiq. Wat-tasdiqu pula, bila ditanya orang apa makna iman, iman itu adalah tasdik, dan bila ditanya apa makna tasdik, ialah kita mengimani secara jazam ataupun secara pasti, secara yakin bahawa Allah itu Tuhan kita dengan segala sifat-sifat ketuhanannya, dan Allah Maha Suci daripada segala sifat-sifat yang menggambarkan Allah itu kurang ataupun tidak sempurna. Yang kedua, kita mengimani bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, dan segala khabar ataupun segala perlakuan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar belaka. Itu yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun kata Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu, arti iman i'tiqad yang putus, yang sampai kesudahan putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala, dan benar barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Imam Abu Mansur Al-Maturidi ringkas sedikit daripada apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan, namun di antara kedua-duanya itu tidak ada percanggahan, cuma Imam Abu Hasan lebih detail, Imam Abu Mansur lebih ringkas. Di mana Imam Abu Mansur mengatakan iman itu ialah membenarkan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam pula adalah seorang nabi. Jadi dengan kata lain, apa yang disebut oleh Imam Abu Mansur mengenai iman itu terangkum dalam apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan mereka berdua itu, ataupun pandangan mereka berdua itu, dan ulama-ulama yang bersetuju dengan mereka berdua itu, membentuk akidah yang kita anuti hari ini, yang dikatakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baca lagi ya sahabat-sahabat, syahdan. Disyaratkan di dalam iman itu kubul serta adamut takabbur atas barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disyaratkan pula iz'an, yakni disanggahnya barang yang dibawa oleh, disungguhnya barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada sah iman seorang itu jikalau tiada dengan kubul dan tiada dengan iz'an serta takabbur. Karena bahawasanya tasdik akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah di dalam setengah orang yang kafir yang tahu di dalam hakikat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Talib, halnya tiada sah imannya. Kemudian dibicarakan mengenai syarat. Maksudnya kalau ditanya kepada kita apa makna iman, maka kita kata iman ialah at-tasdik. Kemudian ditanya apa makna tasdik, mengikut Imam Abu Hasan begini, manakala Imam Abu Mansur begian pula. Kemudian dikatakan bahawa disyaratkan kita, ya, selain daripada kita memahami iman itu ialah at-tasdik, dan memahami tasdik itu yang mempunyai dua komponen tadi berkait dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyaratkan maksudnya perkara yang di luar daripada iman tetapi menjadi suatu pelengkap kepada keimanan tadi, iaitu tiga perkara. Pertama, hendaklah kita kubul. Kubul ni maksudnya kita terima. Ya, kita tidak membantah. Kita terima saja apa yang diajar, apa yang dibawa
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kepercayaan yang ada pada kita. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maksudnya tidak sepatutnya ataupun tidak diizinkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk memilih sesuatu yang lain. Maksudnya untuk tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Jadi bermaksud, selepas daripada kita memahami apa yang dimaksudkan dengan iman itu ialah tasdik, bagi melengkapkan keimanan kita itu, maka disyaratkan 3 perkara. Pertama ialah kubul, terima. Apa yang agama sebut, apa yang agama suruh, kita kena terima. Jadi soal mempertikai, soal tidak mempercayai itu tak mungkin ada dalam diri seorang yang beriman apabila sah dia tahu bahawa itu adalah datangnya daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah iz'an. Iz'an ni maksudnya akur dan tidak mempertikaikan. Kalau yang pertama tadi ialah kita terima apa yang dia beritahu, dan yang kedua ialah kita akur. Kalau kita bertanya pun, pertanyaan itu ialah pertanyaan dengan makna bagaimana untuk lakukan. Bukan pertanyaan itu ialah kenapa awak suruh. Jadi ada beza ya di antara bertanya tadi. Tidak salah kita bertanya kepada Allah dan Rasul. Tidak salah kita bertanya kepada para ulama tentang apa yang diperintahkan oleh agama. Tapi biarlah pertanyaan itu dalam kategori nak buat macam mana. Bagaimana seharusnya kami mulai, yang mana dulu. Bagaimana harus kami lengkapkan. Jadi kalau persoalan yang kita tanya itu berlegar mengenai bagaimana, maka itu dipanggil al-iz'an, iaitu akur dengan apa yang disuruh. Cuma kita bertanya untuk bagaimana melaksanakan seperti yang dikehendaki. Itu maknanya iz'an. Dan yang ketiga ialah tidak boleh takabur. Maksudnya kita tak boleh kita tak boleh menghina perintah agama. Kita tak boleh mengejek perintah agama. Kita tak boleh menganjing perintah agama. Maksudnya misalnya kita mungkin rasa tak handsome bila seseorang itu berjanggut, misalnya kita tengok dia berjanggut panjang, kita rasa macam Taliban lah, maka kita pun mengejek dia dan sebagainya. Maka itu tidak boleh berlaku di atas individu seorang mukmin, kerana janggut itu adalah perintah agama. Mungkin kita tak mampu untuk melakukannya, itu persoalan lain. Tapi untuk menghina, untuk menganjing, untuk memerli, untuk memperlekehkan perintah-perintah agama itu ataupun apa yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang tidak mungkin akan lahir dari tindakan seorang mukmin. Kerana kita harus akur, kita harus terima dan kita harus merendah diri apabila mendengar apa yang dikatakan oleh agama, iaitu Allah dan juga Rasul. Samalah seperti mana kita hidup bernegara sekarang. Kita hormat sangat kepada ketua negara kita yang di-Pertuan Agong. Jadi walaupun yang di-Pertuan Agong itu telah menitahkan sesuatu yang kita tidak setuju, tapi kerana kita hormat, kita akur dan kita terima dia sebagai pemerintah tertinggi kita, maka kita akan berhenti berbicara dan kita terima apa yang diperintahkan. Jadi sedangkan apa yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong itu adalah untuk mengurus takbir hal-hal dunia. Apatah lagi kita berbicara tentang hal-hal yang berkait dengan dunia dan akhirat yang dibicarakan oleh Allah dan Rasul, maka rasa takzim, rasa kagum, rasa besar terhadap perkara tersebut seharusnya berlaku dalam bentuk yang lebih besar lagi. Jadi janganlah kita menganjing perintah agama seperti mana kita dengar ada orang kata kalau orang itu mencuri kita potong tangannya, nanti semua orang Islam tak ada tangan. Kalau begitu kita akan dapati negeri yang potong tangan orang itu, kita boleh buat sup tangan orang dan sebagainya. Itu bermaksud kita menganjing
akan perintah agama dan sepatutnya tidak berlaku daripada kita. Mungkin kita tidak setuju kerana pandangan-pandangan tertentu, tapi tidak setuju itu boleh menjadikan kita berdiskusi tentang kewajaran perkara tadi, tetapi menganjing akan perintah agama adalah suatu perkara yang tidak boleh diterima dalam tuntutan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selesailah kita berbicara perkara yang pertama berkait dengan apa makna iman, di mana iman itu kata Tuan Syekh ialah at-tasdiq, manakala tasdiq itu dihuraikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan dua komponen. Pertama ialah mengimani secara pasti, secara qat'i, secara jazam bahawa Allah itu Tuhan kita dengan segala sifat-sifat uluhiyah dan juga sifat-sifat yang menafikan segala sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala komponen kedua ialah mengimani akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam dan menerima apa sahaja yang dikhabarkan oleh baginda kepada kita dalam bentuk tiga tadi, kubul, iz'an dan adamut takabbur. Itu mengenai perkara yang pertama pada pagi ini. Perkara yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ialah mengenai an-nutqu. Adapun akur ataupun membenarkan itu ialah pekerjaan hati. Ianya berlaku dalam hati kita. Bagaimana pula dengan menyebut ataupun kita sebut dia dalam istilah yang kita selalu pakai dalam negara kita, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Bagaimana pula dengan mengucap dua kalimah syahadah? Sebelum saya menyebut ataupun membaca apa yang ditulis oleh tuan pengarang kita mengenai mengucap dua kalimah syahadah, di sana ada disebut dua perkara yang dia panggil hukum dunia, yang satu lagi hukum akhirat. Apa makna hukum dunia dalam bicara Tuan Syekh di sini? Hukum dunia itu bermaksud urusan-urusan dunia bagi memperakui seseorang itu sebagai mukmin. Manakala hukum akhirat pula bermaksud urusan-urusan akhirat yang hanya diperlukan oleh Allah. Maksudnya Allah tahu urusan itu, Allah tahu perkara tersebut. Jadi apabila kita bercakap mengenai mengucap dua kalimah syahadah, maka berlakulah perbezaan di kalangan para ulama. Adakah mengucap itu wajib ataupun perlu? Maka sahabat-sahabat akan bertemu di sana disebut dengan hukum dunia. Jadi hukum dunia bermaksud apabila kita mengucap, maka orang boleh tahulah kita sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kita membenarkan sahaja dengan hati tetapi tidak mengucap dua kalimah syahadah, maka sukar orang nak memperakui. Termasuk dengan hukum dunia juga ialah mengebumikan jenazah kita. Pernah kita dengar ya, ada seorang lelaki India yang dikatakan telah memeluk Islam, tetapi keislamannya itu disembunyikan. Jadi oleh kerana dia menyembunyikan keislamannya itu, maka berlakulah pertengkaran di antara keluarga lelaki India tersebut yang menganggap ataupun mengakui bahawa dia masih Hindu, yang manakala kawan-kawan ataupun jemaah yang mengakui dia pernah mengucap dua kalimah syahadah pula mengatakan dia seorang Muslim. Jadi untuk mengelak berlakunya pertengkaran di antara orang Islam dengan orang yang agama asalnya mengenai keislaman orang tadi, maka di situ lahirlah suatu keperluan yang disebut dengan an-nutqu, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kalau dikira kepada pengertian iman seperti yang disebut tadi, sebenarnya mengucap itu tidaklah perlu. Tetapi oleh kerana urusan dunia ini banyak berkait dengan pengesahan tadi, maka perlulah yang dikatakan dengan pengucapan ataupun pengakuan ataupun apa-apalah yang menunjukkan bahawa orang itu sudah menjadi seorang Muslim seperti yang dinyatakan. Ya sahabat-sahabat, mari kita tengok apa Tuan Syekh sebut dalam matan kitabnya tadi. Kata Tuan Syekh, wan nutqu fihil khalfu bitahqiqi. Fakila syartun kal amali wakila bal syatrun. Kata dia an-nutqu tu maksudnya mengucap dua kalimah syahadah dengan mulut. Fihil khulfu bitahqiq. Ada beberapa pandangan yang berbeza. Ada mengatakan
mengucap dua kalimah itu ialah syarat bagi kesempurnaan iman. Dia adalah syarat bagi kesempurnaan iman. Di mana ianya bukan iman. Imannya adalah tasdik. Tapi bagi menjadikan iman tak disempurna, maka perlu mengucap dua kalimah syahadah. Jadi kalau dia tak mengucap, dia boleh masuk syurga kerana dia bukan menafikan akan iman. Cuma imannya itu dianggap tidak sempurna, menimbulkan masalah pada urusan-urusan saudaranya di dunia ini. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan ianya syatrun. Syatrun itu maksudnya ianya adalah sebahagian daripada pengertian iman. Maksudnya jika seseorang itu hanya mengakui dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Tuhan, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, maka katanya itu belum cukup imannya. Dia mesti lengkapkan imannya tadi dengan apa yang disebut dengan an-nutqu ataupun dengan asy-syahadah. Jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan ianya bukan iman tetapi adalah syarat untuk melengkapkan iman. Pandangan kedua mengatakan ianya adalah sebahagian daripada pembentukan makna iman itu sendiri. Mari kita lihat di halaman 13 kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat semua apa kata ulama kita. Maka kata setengah ulama iaitu menjadi syarat melakukan hukum yang bangsa dunia halnya tiada menjadi rukun iman yang akhirat seperti ulama yang wajib dan iaitu jumhur Asy'ari radhiyallahu anhum dan iaitu qaul yang rajih. Itu yang saya sebut tadi, hukum yang bangsa dunia. Yang satu lagi hukum bangsa akhirat. Jadi hukum bangsa dunia bermaksud hukum-hukum yang berkait dengan perakuan seseorang itu seorang Muslim. Misalnya kita tahu ada beberapa hal dalam hukum agama kita berkait dengan seorang itu Muslim ataupun bukan Muslim. Misalnya ialah pusaka. Di mana dalam hukum pusaka, seorang Muslim tidak akan mewariskan hartanya kepada seorang yang kafir. Jadi oleh kerana itu, maka perlulah suatu pengesahan bahawa orang itu Muslim ataupun tidak, maka sekarang kita ada kad pengenalan yang menyatakan agama orang itu. Jadi kalaulah benda itu tidak ada, maka bagaimana pengesahan itu dapat dilakukan? Selain itu juga ialah mengenai pengkebumian, di mana orang Islam sahaja akan dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Orang bukan Islam tak akan dikebumikan. Begitu juga ialah mengenai hubungan perkahwinan, hubungan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan jumhur ulama ini dan mengatakan ini adalah pandangan yang rajih, iaitu menjadi syarat seseorang itu menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi syarat. Maksudnya kalau dia tak sebut, dia dah boleh masuk syurga kerana dia telah mengimani akan Allah dan Rasulullah. Tetapi ianya mendatangkan masalah apabila dia berinteraksi dengan orang-orang Islam dan bagaimana orang Islam akan mengesahkan keislamannya. Jadi jika dilihat kepada aspek kehidupannya di dunia, maka perlulah dia mengucap dua kalimah syahadah. Ataupun adapun apabila melihat kepada perkara yang berkait dengan akhirat, tak mengucap pun tak apa. Allah dah tahu. Kan apa yang ada dalam hati kita ini Allah dah tahu. Apa yang terlintas dalam benak fikiran kita itu Allah dah tahu. Jadi Allah tak perlu kepada pengucapan dua kalimah syahadah. Tapi yang perlu kepada pengucapan dua kalimah syahadah itu adalah manusia yang berinteraksi dengan kita. Jadi untuk memastikan tidak ada masalah dalam interaksi manusia dengan sesama manusia, maka perlulah kita mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ianya adalah syarat, bukannya adalah rukun yang membentuk makna iman tadi. Dan kata jumhur ulama Maturidi radhiyallahu anhum, tiada menjadi syarat itu tetapi menjadi rukun bagi mahiyatun iman, yakni tiada sah iman yang bangsa dunia dan iman yang bangsa akhirat melainkan dengan ikrar dua kalimah syahadah.
Dan jikalau wujud tasdik yang putus sekalipun dan kaul yang kedua yang dimuktamadkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhum, maka atas kaul yang awal lagi yang muktamad itu apabila tasdik seseorang dalam hatinya yang putus, halnya tiada ikrar ia dengan dua kalimah syahadah, halnya tiada dimungkir ia dengan ikrar, jikalau disuruh ia dengan ikrar maka iaitu mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, halnya tiada mukmin kepada manusia, yakni kepada hukum syarak. Okey, kata dia, pandangan kedua pula adalah pandangan yang diutarakan oleh sebahagian besar ulama ulama yang mengikut aliran Abu Mansur Al-Maturidi. Dan begitu juga sebahagian besar ulama mazhab Hanifah menyokong pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Di mana bagi mereka ini, seseorang itu jika ingin jadikan iman mereka itu diterima. Iman mereka itu diterima. Maksudnya lebih keras daripada apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan. Abu Hasan mengatakan kalau seseorang itu mentasdikkan dengan hati sudah memadai. Tetapi bila dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadikan imannya lebih lengkap. Tetapi tasdik itu sudah memadai untuk memungkinkannya dimasukkan ke dalam syurga. Tapi bagi Abu Mansur, Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sealiran dengan mereka mengatakan tidak. Iman itu terbentuk daripada dua rukun. Rukun pertama ialah membenar secara putus bahawa Allah itu adalah Tuhan, baginda SAW adalah Nabi. Jadi jika itu sahaja yang berlaku, iman itu belum sempurna. Sebaliknya, perlu dilengkapkan yang satu lagi yang dinamakan dengan an-nutqu bisyahadah, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Jadi jika seseorang itu beriman dengan hatinya sahaja bahawa Allah itu Tuhan dan baginda SAW itu Rasul, bagi Abu Mansur dan Abu Hanifah, ianya tidak dikira mukmin lagi. Dia mesti mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa? Kerana mengucap dua kalimah syahadah itu akan menjadikan ianya melakukan suatu deklarasi, suatu pengesahan yang muktamad, yang boleh diperakui bahawa dia bukan sekadar mengiyakan dengan hati, sebaliknya menyatakan di depan khalayak ataupun di depan hakim ataupun di depan qadi ataupun di depan imam ataupun di depan orang-orang yang boleh mengesahkan akan keislamannya tadi, bahawa dia adalah seorang Muslim. Maka urusan dunianya pun mudah, kita pun tahu dia orang Islam, kita boleh bernikah kahwin dengannya, kita boleh mewariskan harta padanya, jika dia meninggal dunia boleh mengebumikan dia bersama dengan orang-orang yang beriman dan sebagainya. Jadi segala masalah-masalah yang berkait di antara iman dan kufur itu sudah tidak lagi berlaku disebabkan mereka itu mengakui Allah dengan hati, iaitu at-tasdik, dan juga mengucap dua kalimah syahadah. Jadi pada pandangan Abu Mansur, iman itu terdiri daripada dua komponen, iaitu at-tasdik wan nutqu bi syahadatain. Membenarkan dengan hati dan menyebut ataupun menyatakan akan perakuannya bahawa mereka menerima Allah dan Nabi sebagai Rasulnya. Itu bagi Abu Mansur. Manakala bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iman itu ialah membenarkan dengan hati bahawa Allah itu Tuhan, baginda SAW itu Nabi. Adapun menyebut dua kalimah syahadah hanyalah melengkapkan keimanan itu, tetapi bukanlah sebahagian daripada iman. Itu yang dinyatakan dalam perbincangan kita mengenai apa yang disebut pada perkara yang kedua ini, iaitu an-nutqu bisyahadatain, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Okey sahabat-sahabat, kita teruskan lagi bicara kita ini. Ikrar ai dengan lidahnya dua kalimah syahadah, halnya tiada tasdik di dalam hatinya seperti perihal orang yang munafik. Maka itu mukmin kepada syarak, tiada mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, jika orang tadi dia sebut di depan qadi, dia sebut di depan imam ataupun dia sebut di depan majlis agama bahawa dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi kita sebagai orang ataupun sebagai manusia, kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka kita menggunakan kaedah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nahnu nahkum bidzawahir. Kita berinteraksi dengan manusia mengikut apa yang kita nampak daripada manusia. Jadi kata Tuan Syekh, apabila orang tadi sudah mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita akuilah dia seorang yang beriman. Mungkin pada hatinya dia tidak mengakui Allah itu Tuhannya ataupun dia meragui akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kita soal hatinya itu kita serah kepada Allah. Kerana Allah sahaja tahu apa yang ada dalam hati orang. Tapi apabila dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita menganggap dia adalah orang yang beriman pada zahirnya, maka interaksi kita dengan dia secara zahir ialah interaksi seorang yang beriman. Maksudnya dia boleh berkahwin dengan keluarga kita, kita boleh berkahwin dengan dia. Apa lagi ya, dia boleh ditanam di kuburan orang Islam, dia boleh mewarisi harta pusaka orang Islam dan sebagainya kerana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun hatinya itu terpulanglah kepada Allah, ini samalah seperti mana yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu interaksi baginda dengan orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu, mereka pada hatinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, kemudian Allah menambahkan penyakit itu untuk mereka kekal dengan penyakit yang mereka ada, iaitu penyakit nifak tadi. Jadi dalam hatinya sudah dinyatakan bahawa mereka tidak beriman, tetapi oleh kerana pengucapan mereka, perilaku mereka memperlihatkan mereka itu patuh kepada Islam, maka baginda SAW tetap menerima mereka secara zahirnya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan mempergauli mereka sebagai seorang Muslim sama saja dengan seorang Muslim yang sebenar. Boleh ya sahabat-sahabat? Kita teruskan lagi. Mana dah kita ni ya? Barang siapa ikrar ia dengan lidahnya serta tasdik di dalam hatinya, maka iaitu mukmin kepada syarak dan mukmin kepada Allah. Pastinya lah begitu ya. Iaitu dia beriman dengan hatinya dan ikrar dengan lidahnya, maka dia adalah orang yang mukmin sebenar-benarnya. Tapi jika dia ikrar dengan lidahnya tetapi tidak beriman dengan hatinya, maka kita namakan dia sebagai orang munafik. Tapi sebagai orang yang sebagai manusia, kita berinteraksi dengan munafik dan juga orang yang benar-benar beriman di atas satu muamalah yang sama, menganggap mereka adalah orang yang beriman. Syahdat, iaitu bicara yang lain pula tapi masih berkait dengan ikrar tadi ataupun an-nutqu. Disyaratkan ikrar 2 kalimah syahadah itu dengan lafaz a'lam atau aikon atau abyan atau barang sebagainya, dan jikalau bersamaan dalam maknanya sekalipun atas kaul ulama yang rajih. Maksudnya apabila kita ingin mengungkapkan ikrar kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, lafaz yang digunakan itu tidak boleh ada lafaz yang berbentuk ragu ataupun tidak boleh ada lafaz yang berbentuk kita tidak rela. Tidak boleh ada lafaz yang berbentuk ianya boleh ditakwil dengan makna lain. Misalnya kalau kita kata kamu cuba mengaku apa yang kamu imani. Jadi dia pun kata Allah itu setakat hari ini Tuhan saya. Jadi pertama sekali dia dah mula dengan tu macam dia tidak gitu bulat meyakini Allah itu. Lepas tu pula dia sebut dengan perkataan setakat hari ini ni Allah itu Tuhan saya. Jadi bagaimana dengan besok? Kan bagaimana dengan besok? Itu maksud ada perkataan yang tidak jelas bahawa dia mengakui Allah itu Tuhan. Ataupun dia kata seperti yang dinyatakan oleh orang ramai bahawa Allah itu Tuhan, maka saya pun terimalah Allah itu Tuhan. Jadi kenyataan itu juga tak boleh diterima kerana dia menggambarkan bahawa dia sendiri itu tidak bulat bahawa Allah itu adalah Tuhan, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul. Jadi sebab itu apabila kita ingin mengucap 2 kalimah syahadah,
Maka ayat yang akan dibina bagi perakuan itu ialah ayat yang cukup tegas, ringkas dan menggambarkan pengakuan yang bulat tadi. Maka sebab itu kita sebut asyhadu. Aku dengan sengaja bersaksi. Maksudnya kita tidak kata ukrihu ala an asyhadu. Aku dipaksa untuk bersaksi. Tak boleh guna ayat itu kerana ada satu pihak yang tidak menjadikan kita dengan rela hati mengakui Allah itu Tuhan. Tapi kalau kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Aku sengaja menyaksikan bahawa Allah itu adalah Tuhan aku. Jadi penyaksian itu tidak terikat dengan masa di mana kita menyaksikan ketuhanan Allah itu bila-bila. Bukan hari ini, bukan semalam, sebaliknya semalam, hari ini dan bila-bila. Alla ilaha illallah. Maka sebab itu kita guna fi'il mudhari' asyhadu, iaitu aku sentiasa menyaksikan bahawa Allah itu adalah Tuhan aku. Tapi kalau kita guna fi'il madhi, kan fi'il madhi itu maksudnya dua, satu tahqiq, kemudian madha, iaitu suatu penyataan yang menunjukkan pasti tetapi ianya pada masa lampau. Misalnya syahidtu alla ilaha illallah. Aku telah bersaksi bahawa Allah itu Tuhan aku. Maka akan timbul satu persoalan. Dulu kamu telah bersaksi bahawa Allah itu Tuhan kamu. Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Jadi sebab itu kita dapati pengucapan yang dipilih dalam agama kita ialah suatu pengucapan yang ringkas tetapi menggambarkan kepada kerelaan, menggambarkan kepada kejelasan, menggambarkan kepada kesetiaan, menggambarkan kepada suatu itu datang dari luhur hati yang ikhlas, menggambarkan kepada perakuan yang tidak dipaksa, menggambarkan bahawa kita menerimanya sepanjang masa. Maka disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Kalau ikut diterjemah secara literalnya, saya sentiasa bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tiada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sah yang ada di dalam hati saya. Wa asyhadu, dan aku sentiasa bersaksi bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya, iaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi itu kata Tuan Syekh. Bahasa yang digunakan itu hendaklah bahasa yang lebih yakin, bahasa yang lebih terang bagi menyatakan akan perakuan tadi. Disyaratkan pula ikrar itu dengan bahasa Arab jikalau kuasa. Maksudnya bila kita nak ikrar, seboleh-bolehnya kita ikrarlah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ialah kita sebutnya sebagai formaliti sahaja. Itu pun jika mampu. Kalaulah manalah tahu kita pergi ke suatu negeri di mana orang negeri itu lidahnya keras. Ya, minta maaf lah ya, saya bukan nak menganjing sesiapa. Saya ada pengalaman sedikit dengan orang Jerman. Orang Jerman tu dia masuk Islam dan kita tahu kan Jerman tu dia punya, orang Jerman ni payah nak gelak ya, sebab dia punya bahasa pun macam patah lidah kita nak sebut. Jadi bila orang Jerman tadi dia masuk Islam, jadi dia nak sebut Arab tu terlalu sukar. Jadi bagaimana kita nak mengesahkan keislamannya? Jadi kalau kita rasa jika kita paksa dia untuk menyebut dalam bahasa Arab itu sukar, maka tidak salahlah kita beri dia menyebut pengakuan itu dalam bahasanya ataupun bahasa yang boleh difahami semua, dalam bahasa Inggeris ke dan sebagainya. Tapi formaliti yang terbaiknya adalah dalam bahasa Arab. Tapi tak ada maknanya juga jika penutur ataupun orang yang mengucap itu mengucapnya dalam bahasa Arab tetapi dia tidak faham apa yang dia ucapkan. Jadi lebih baik kita buat formaliti itu jika dia mampu menyebut, tapi kalau dia tak mampu sebut, biarlah dia menyebut dalam bahasa yang dia faham dan kita juga faham dengan pengakuannya itu, maka itu sudah boleh diterima. Maka sebab itu Tuan Syekh kita sebut sini, disyaratkan pula
ikrar itu dengan bahasa Arab jikalau kuasa. Maksudnya jika orang itu mampu menyebut bahasa Arab, sebutlah bahasa Arab. Dan kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka itu bukan Melayu, mereka itu bukan Arab. Jadi bila mereka menutur perkataan Arab itu macam-macam kelucuan yang kita dengar, asyhadu alla ilaha illallah dan sebagainya lah. Jadi kalau tanya saya secara peribadi dengan apa yang disebut oleh Tuan Syekh kita ini, formaliti itu jika boleh dilakukan, maka kita lakukanlah. Tapi jika dia menyusahkan orang tadi untuk melakukan ikrar, perakuan bahawa dia mempercayai Allah dan Rasul itu sebagai Tuhan dan Rasulnya, maka jangan paksanya, sebaliknya berilah dia ikrar tadi ataupun lafaz syahadah tadi dalam bahasa yang mudah untuk dia sebutkan. Disyaratkan pula tartib dalam ikrarnya, yakni ikrar syahadah kepada Allah Ta'ala dahulu, maka ikrar syahadah kepada baginda SAW kemudiannya. Maksudnya disuruh kita untuk menyempurnakan ikrar itu dimulai dengan Allah, kemudian barulah diikuti dengan Rasulullah. Maksudnya tak bolehlah kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya seolah-olah Nabi itu lebih mulia ataupun lebih utama dari Allah. Allah lah segala-galanya, maka kita mulakan dengan perakuan kita terhadap Allah, kemudian baru diikuti dengan perakuan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan pula dengan muwalah antara dua kalimah syahadah atas qaul Syekh Syihab Ramli yang rajih dan setengah ulama tiada menjadi syarat ia. Disyaratkan juga ada muwalah. Muwalah tu maksudnya jangan ada senggang yang panjang di antara dua pengakuan itu. Hendaklah disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti sekejap, mungkin tarik nafas, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak bolehlah asyhadu alla ilaha illallah hari ni, esok pula baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan disyaratkan pula ikrar itu di hadapan raja atau naibnya atau qadi supaya zahir ia di dalam maksum darahnya dan hartanya. Maksudnya apabila seseorang tadi ingin mengucap dua kalimah syahadah bila dia memeluk Islam, hendaklah dia memeluk Islam di depan raja kalau zaman dahululah, ataupun naibnya iaitu pengganti raja. Kalau kita terjemah naibnya di sini ialah kuasa yang diturunkan oleh raja kepada qadi, kepada imam, kepada ahli majlis dan sebagainya. Maka kenapa disyaratkan begitu? Kerana orang-orang ini apabila memberi perakuan akan keislaman orang itu, perakuan itu diterima. Maksudnya saya ni ustaz biasa, tak ada siapa kenal saya. Dan saya pun tak ada apa-apa autoriti. Tiba-tiba ada seorang datang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bolehlah saya tulis satu surat, dia pada hari begian-begian telah mengucap dua kalimah syahadah di depan saya. Tapi siapa yang akan guna ataupun siapa yang akan mengiktiraf perakuan saya? Kerana orang pun tak kenal saya. Mungkin sahabat-sahabat yang ikut kelas pondok ni je lah yang kenal saya. Jadi perakuan itu tidak memberi suatu jaminan bahawa hartanya, darahnya itu akan terpelihara. Jadi oleh kerana itu, disarankan kita supaya apabila orang ingin memeluk Islam, peluklah Islam dengan sebuah organisasi ataupun sebuah jabatan yang mana organisasi atau jabatan itu perakuannya diterima. Jadi kalau di negara kita, kad mu'allaf ataupun kad orang masuk Islam itu biasanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi kalau di Kuala Lumpur, kita pergilah ke Jawi dan kita lafazkan dua kalimah syahadah tadi dengan pegawai Jawi. Jadi pegawai Jawi itu mungkin imam masjid, pegawai Jawi itu mungkin pegawai yang dikhususkan untuk memperakui akan keislaman seorang mu'allaf di pejabat Jawi dan sebagainya, kerana mereka itu dikira sebagai status naibul malik, iaitu pengganti kepada raja. Raja turunkan kuasa kepada pengarah, pengarah berikan pada pegawai. Jadi bila orang tadi dah meluk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, maka pegawai-pegawai masjid ataupun pegawai jabatan agama akan mengisi borang dan mengesahkannya dan diberikan satu kad yang kita namakan dia dengan kad mu'allaf. Jadi orang itu apabila dia ke sana kemari, bila dia diminta untuk
memperakukan siapa dia, adakah dia seorang Muslim dan sebagainya, bila dia tunjuk kad tadi, maka kad itu akan diperakui. Jadi orang pun percaya bahawa dia seorang Muslim dan orang pun menerimanya tadi. Dan kita pun harus begitu ya sahabat-sahabat, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang kita rasa meragui akan keislaman mereka, tidak salah kita tanya dia, boleh tak kamu mengesahkan keislaman kamu. Saya sebut begitu sahabat-sahabat kerana banyak kes berlaku di mana orang telah menyalahgunakan kebaikan ataupun kemurahan hati orang-orang Islam di Malaysia. Misalnya apa yang berlaku di Wakaf Cik Yeh di Kelantan beberapa tahun yang lalu, di mana ada 2 orang budak muda, seorang lelaki, seorang perempuan. Dianya berwajah macam orang India, dia orang belah-belah Burma sana tu, orang Arkan rasanya, belah-belah Burma tu. Jadi susuk tubuh tu macam India. Jadi bila dia datang ke sini, dia tengok orang Melayu ni baik hati. Jadi dia pun duduklah pungut derma dekat Wakaf Cik Yeh tu, pasar Wakaf Cik Yeh tu. Jadi ramailah orang ingatkan dia anak orang India Muslim yang baru masuk Islam dan sebagainya, dermalah pada dia. Jadi bila derma-derma, entah macam mana tergerak hati seseorang, ingin tanya dia, minta dia baca Quran, minta dia mengucap 2 kalimah syahadah, dan ternyata dia tak boleh. Jadi apabila dibawa untuk soal selidik, dia dapati dia bukan seorang Muslim. Jadi bukan bermaksud apabila kita bertemu dengan seorang yang bukan Islam, maka kita tak perlu simpati. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya tidak wajarlah ya awak menggunakan kebaikan ataupun kemurnian hati orang-orang Islam yang menderma tadi, kamu menipu orang Islam pula. Apa salahnya kalau dia nyatakan saya bukan Islam tetapi saya tak ada duit untuk makan, saya yakin orang Islam akan beri. Saya rasa perkara yang sama, saya sendiri pun pernah duduk di kawasan orang-orang India. Dulu saya duduk di Quarters Universiti Melaya dekat Jalan Brickfield sana tu. Itu semua orang India. Dan bila jumpa orang India yang susah, bila minta tolong, kita pun beri. Tak ada masalah. Tetapi yang kita tak mahunya, awak menipu kita. Beritahu perkara yang sebenar dan kita pun akan beri apa yang patut kita beri. Tapi menipu itu suatu yang tidak boleh diterima, kerana pertama sekali jika kamu menipu kami berkali-kali, seolah-olah memperlihatkan orang Islam tu bodoh sangat, mudah ditipu. Jadi oleh kerana itulah, bagi mengelak salah faham, mengelak penipuan dan sebagainya, maka para ulama kita mengatakan apabila seseorang itu ingin peluk Islam, janganlah dia berpegang kepada pandangan awal yang kita sebut tadi, iaitu dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ialah tasdik, memadai, membenarkan dengan hati. Jadi saya setuju dengan pandangan itu kerana itulah yang menjadi pegangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi oleh kerana hidup kita di dunia ini dalam masyarakat majmuk yang berbagai-bagai kemungkinan boleh berlaku, maka bagi memudahkan urus takbir orang Islam tadi ataupun orang mu'allaf tadi, apatah lagi kita ada dalam agama kita, orang mu'allaf itu berhak mendapat zakat, maka oleh kerana itulah kita memerlukan orang-orang yang masuk Islam tadi, masuklah Islam dengan pegawai agama, masuklah Islam dengan orang yang boleh mengesahkan akan keislaman kita. Dan saya difahamkan ada beberapa NGO yang boleh menerima kemasukan orang yang bukan Islam ke dalam Islam dan mengesahkan keislamannya. Seperti mana kita tahu di negara kita ni yang banyak membantu orang-orang yang masuk Islam, seperti Perkim dan sebagainya lah. Saya pun tak berapa pandai sangat. Mungkin Ustaz selepas saya tadi, Brother Syakiri, beliau boleh jelaskan dengan lebih panjang lagi. Tapi apa yang ingin saya nyatakan, bila kita sudah memeluk Islam, maka biarlah pengucapan 2 kalimah syahadah itu dilakukan di depan orang yang berautoriti, kerana setelah mana kita mengucap 2 kalimah syahadah, kerana latar belakang agama kita dulu lain, kerana wajah kita pula mirip orang-orang yang majoritinya bukan Islam, jadi supaya tidak berlaku salah tanggap orang terhadap kita, maka biarlah kita dapat suatu kad ataupun satu surat pengesahan bahawa kita adalah seorang Muslim tadi. Itu yang disebut oleh Tuan Syekh kita dalam halaman 13 ini. Syahdan, kata jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Abu Mansur Maturidi,
dan Syekh Sanusi dan Syekh Muhammad Panjang dan Abdul Salam dan barang yang lainnya radhiyallahu anhum, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu ikrar dengan lidahnya serta dengan niat di dalam hatinya dalam 6 perkara. Jadi ini ada lagi beberapa perkara yang harus dibawa bersama ketika mana orang itu mengucap 2 kalimah syahadah. Maksudnya tadi kita sebut iman adalah tasdik, dan tasdik itu mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari mengandungi 2 komponen. Satu komponen terhadap Allah, satu komponen terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komponen terhadap Allah pun ada 2, iaitu mengenai perakuan akan ketuhanan Allah, dan yang kedua perakuan bahawa Allah itu tidak mempunyai apa-apa sifat yang menggambarkan kekurangan bagi Allah. Yang kedua mengakui akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua ialah mengenai menutur ataupun memperakui dengan lidah tentang keimanan yang ada di dalam hati. Jadi apabila kita dah tahu mengenai perkara tadi, sekarang kata dia apabila kita ingin mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Tuan Syekh ini ada 6 perkara harus kita akui bersama ketika ucapan itu dilafazkan. Ketika mana kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 6 perkara lain yang harus sedar ataupun yang harus wujud akan kesedaran mengenainya dalam diri kita. Apa perkara itu? Pertama ialah ikrar dengan 2 kalimah syahadah, iaitu sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita ikrar dengan selawat dan salam atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita mengakui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah insan yang selayaknya untuk kita selawat dan salam ke atasnya, sejajar dengan firman Allah dan perintah Allah di dalam Al-Quran yang selalu disebut oleh Tuan Imam apabila Tuan Imam membaca khutbah pada hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mengikrarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya perkara yang ketiga, di samping kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita harus mengakui bahawa Allah itu adalah tempat kita meminta pertolongan daripada tipu daya syaitan yang direjam. Maksudnya kita mesti meminta tolong dengan Allah apabila berdepan dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu, sahabat-sahabat, adalah musuh kita yang nyata. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran setelah Allah turunkan Adam ke dunia ini, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh. Jadi oleh kerana kita bermusuh dengan syaitan dan masalahnya syaitan itu tidak dapat dilihat oleh kita, maka kita sebagai insan yang lemah harus memerlukan bantuan sokongan dalam peperangan ini, dan bantuan sokongan dalam peperangan kita menentang syaitan tidak ada lain ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerima apa yang disebut dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengikrarkan bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita mengakui bahawa segala apa kerja yang kita lakukan ianya akan disempurnakan bila Allah Taala campur tangan. Kita tak boleh nak kata Allah tu masa semayang cukuplah, Allah tu masa baca Quran, masa-masa lain aku hebat, aku buat sendiri, boleh, tak payah campur tangan lah. Allah duduk diam-diam je lah, aku buat seorang je. Tak boleh, tuan-tuan. Kita mesti berkeyakinan bahawa apa saja perkara yang kita buat dan kita rasa perkara itu adalah perkara baik, maka kita mesti minta tolong dengan Allah dan dia akan bantu kita. Disebut dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa aqta' au abtar. Maksudnya setiap pekerjaan
yang tidak dimulakan dengan Allah, iaitu dimulakan dengan nama Allah, maka perbuatan itu akan terputus ataupun perbuatan itu akan hilang keberkatannya. Jadi sebagai orang yang beriman, kita mahu sangat apa saja yang kita lakukan ianya direstui oleh Allah dan akhirnya diberikan keberkatan, maka hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perkara yang kelima, mengikrarkan istighfar serta niat taubat pada dosa besar dan dosa kecil. Iaitu kita mengakui bahawa Allah SWT lah Tuhan yang akan memaafkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita di atas dosa-dosa yang kita buat sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, khususnya dosa-dosa yang berkait dengan Dia, maka kita harap sangat Dia mengampuni kita dan mengasihani kita. Manakala yang keenam pula, mengikrarkan akal alhamdulillahi rabbil alamin, iaitu syukur kepada Allah di dalam apa perkara yang telah kita lakukan. Maksudnya, kita mengakui bahawa segala apa yang kita miliki, baik diri kita, segala nikmat yang ada pada kita, segala kelebihan yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, semuanya datang daripada Allah, maka Dialah Tuhan yang selayaknya untuk kita mensyukurinya, maka kita akan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata para ulama, 6 perkara itu hendaklah sentiasa ada dalam diri orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau boleh saya ringkaskan, ya sahabat-sahabat, 6 perkara itu pertama sekali ialah pengakuan kita bahawa Allah itu adalah Tuhan kita, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan juga utusan Allah untuk kita. Yang kedua, kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi bantuannya melalui baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kalaulah tiada baginda pastinya kita tidak akan mendapat petunjuk yang dibawa oleh Allah, maka kita pun berterima kasih kepada orang yang membawa rahmat itu, seperti yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam, maka kita pun berselawatlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta perlindungan, kekuatan, petunjuk agar Allah SWT memberi segalanya itu dalam usaha kita untuk melawan syaitan yang dianggap sebagai musuh yang nyata oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiganya, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala merestui setiap pekerjaan kita. Maka apa saja yang kita buat, kita akan ambil kira Allah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Yang bermaksud, walaupun perkara yang kamu lakukan itu agak perlahan, tetapi ianya tidak terhenti jika kamu lakukannya dengan mengambil kira Allah. Sebaliknya tidak mudah walaupun cepat perkara yang kamu lakukan dalam hidup ini tanpa mengambil kira Allah, hanya mengambil kira hawa nafsu kamu. Jadi sebab itulah kita setiap perkara yang kita lakukan, kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang kelima, kita mengakui bahawa kita adalah manusia yang lemah, pasti melakukan kesilapan demi kesilapan, maka tidak ada tempat lagi untuk kita memohon maaf agar kita dibantu sentiasa olehnya, maka kita beristighfar kepada Allah. Dan yang kelima, segala apa yang Dia beri, bermula daripada keupayaan kita mengakui Dia sebagai Tuhan, keupayaan kita untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, keupayaan kita untuk melawan syaitan, keupayaan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, ianya adalah nikmat yang datang daripada Allah SWT, maka tidak ada perkara lain yang harus kita syukuri melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya itu sahaja yang dapat saya berkongsi dengan sahabat-sahabat pada pagi ini. Dimulai dengan apa makna tasdik, yang kedua mengenai adakah lafaz ataupun mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah syarat kesempurnaan iman ataupun rukun daripada iman tadi, dan yang ketiga bagaimana seharusnya pengucapan itu dilakukan. Moga-moga bicara saya dalam sejam ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua dalam memahami agama kita secara benar dan betul,
dan membawa kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang betul tindakannya dalam perlakuan kita di dunia ini, betul iktikad dan akidah kita kepada Allah SWT, dan akhirnya bila kita pulang kepada Allah, Allah menerima kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya dan melakukan amal soleh. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati ulaika lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji kepada orang-orang yang mengimani Allah, beriman kepada Allah dan melakukan amal yang soleh, maka Allah akan berikan kepada mereka itu syurga. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT, dan marilah sama-sama kita bertindak dengan waras untuk menjaga kestabilan negara kita, untuk menjaga kesihatan untuk kita semua. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.